Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah beberapa minggu saya tak buat kelas, Alhamdulillah barulah boleh buat kelas pada minggu ini. Jadi kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-14, iaitu irama dan pergerakan. Dan selepas ini kita akan masuk bidang yang baru. Okey. Irama dan pergerakan ni bukan benda baru untuk awak, sebabnya awak dah belajar melalui subjek RBT. Okey, sebab irama dan pergerakan ni adalah salah satu prinsip reka bentuk. Okey. Jadi kalau awak rujuk kepada buku teks muka surat 143, di situ dia ada bagi gambar sebatang pokok kelapa di tepi laut, dan kelihatannya walaupun tak ditulis di situ, tapi awak tahu daripada segi pengulangan bentuk pada pelepah ini menggambarkan adanya pergerakan. Dan awak pun mungkin boleh teka penggerakan pada pelepah pokok ni disebabkan oleh angin. Okey, walaupun dia bukan video, dia adalah gambar pegun, tapi awak masih lagi nampak ia bergerak, seolah-olah dia bergerak walaupun gambar ni gambar pegun. Jadi dalam menghasilkan ataupun mengaplikasikan prinsip irama dan pergerakan pada gambar ataupun imej ataupun pada karya seni, ia dihasilkan melalui pengulangan unsur-unsur seni. Contohnya kita dah belajar dah garisan, rupa, bentuk, warna, tekstur, nilai tone, okey, dan sebagainya. So, dapatkah anda mengenal pasti prinsip irama dan penggerakan dalam karya seni di bawah? So, ini adalah karya seni. Jadi adakah awak nampak sebarang pergerakan ataupun irama pada karya seni ni? Okey, kalau awak nampak ataupun tidak, awak tolong jawab pada bahagian komen di bawah video ini. Okey. Jadi sememangnya ada penggerakan, tapi saya nak awak nyatakan pergerakan yang bagaimanakah yang awak nampak melalui karya seni ini. Okey, so ini adalah kerja tugasan awak pada hari ini, iaitu awak nyatakan apa pergerakan yang berlaku pada karya seni pada muka surat 143, dan awak type jawapan awak pada bahagian komen. Okay, untuk tajuk ni awak akan memahami prinsip irama dan pergerakan, mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip irama dan pergerakan, dan insya-Allah mungkin sampai sinilah. Itu pun kalau ini sebenarnya awak nak kena bentang, awak nak kena bagi tahu apa yang awak buat. So, yang awak belajar untuk hari ini yang lebih detailnya adalah apakah itu irama dan pergerakan, ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual, dan juga apakah fungsinya irama dan pergerakan. Okey. So, tanpa buang masa, kita tengok dulu dia punya definisi irama dan pergerakan. Ini saya dah nyatakan sebentar tadi. Irama merujuk kepada unsur-unsur seni yang berulang-ulang. Jadi dia mengaplikasikan prinsip pengulangan untuk menghasilkan pergerakan. So, ciri-ciri irama dan pergerakan. Okay, irama dan pergerakan wujud pada alam semula jadi. Ada pada alam semula jadi, pada objek buatan manusia, dan juga pada karya seni visual. Sebentar lagi kita akan tengok contohnya. So, apabila kita memerhatikan irama dalam sesuatu karya seni, okay, kita dapat merasai pergerakan dan perasaan yang ditimbulkan dalam karya tersebut. Jadi kalau awak tengok pada raja yang sebelah ni, dia
menghasilkan pengulangan rupa. Ni part segi ni, rupa di atas mewujudkan irama dan penggerakan. So kalau awak lihat pada karya ini, awak akan nampak pergerakan daripada bahagian luar ni hinggalah ke dalam. Okay, nampak kan? Nampak seperti penggerakan. Macam awak turun tangga. Nampak ia seperti berputar-putar. Okay. So ini adalah antara contohnya karya yang menggunakan irama dan penggerakan. So ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam semula jadi. Okay, pergerakan angsa. Angsa ni bergerak di atas permukaan air, dan bila dia bergerak di atas air, dia menghasilkan garisan yang berulang-ulang pada permukaan air tersebut. Okey, so nampak dari sini berlakunya pergerakan. Okey, lepas tu pergerakan ubur-ubur yang kelihatan tersusun dan sekata. So awak nampak dia macam lembut, dia smooth, dia bergerak berhasil daripada ni kan, penggerakan daripada dia punya janggut ni, garisan janggut ni bila kena air kan dia nampak macam beralun sahaja. So ciri daripada objek buatan manusia pula, rekaan tangga yang berpusing memberi kesan pergerakan. Dia nampak seperti berputar. Yang ini pula pergerakan air daripada air pancuk. So air ni okay, jatuh ke bawah. Nampak penggerakan air di situ. Okay, daripada karya seni visual ini adalah arca yang diperbuat daripada Mama oleh Syed Ahmad Jamal, dan acanya bertajuk growth. Growth pun nampak apa? Pembesaran. Pembesaran lagi apa? Perkembangan. So awak nampak di sini dia mengaplikasikan prinsip pengulangan rupa dan juga garisan. Si garisan dan ni. Okey. Penggunaan garisan yang berulang. So awak nampak dia makin menaik, dia makin membesar. Dan pengulangan objek dan juga rupa pada media karya oleh Yusuf Ghani yang diberi tajuk Siri Tari. Tajuk pun dari kita boleh tahulah apakah mesej yang hendak disampaikan melalui karya seni ni. Okay, penggerakan orang mengenari tarian. Okay, itu adalah ciri-ciri irama dan pergerakan kepada 3 kategori inilah. Okay, ini antara contohnya. Dan fungsi irama dan juga penggerakan. Okay, fungsinya menjadikan karya seni kelihatan lebih bertenaga dan nampak lebih realistik. So awak lukis air, jadi air tu bila awak lukis boleh menampakkan pergerakan air itu mengalir. Yang kedua, menjadikan aksi dalam karya seni lebih berkesan. Okey. Teknik menghasilkan irama dan pergerakan. So kita ada 6 teknik yang kita boleh guna pakai untuk menghasilkan irama dan penggerakan. Okey, iaitu yang pertama, olahan daripada unsur garisan, melengkung dan juga beralun yang berulang-ulang. Contohnya tadi kan, kalau pada alam semula jadi alunan air ombak, okay, beralun kan, garisan beralun pada tepi pantai tu secara berulang-ulang. So yang ini adalah pada karya seni visual, dia gunakan garisan beralun dan melengkung. Ni beralun, okay, ni melengkung, okay, berulang-ulang. Okey, olahan unsur warna. So awak nampak dekat sini unsur warna yang berulang-ulang juga dipakai menghasilkan efek seperti rintikan air. So namanya pun hujan rahmat. So sebenarnya air hujan secara abstrak lah punya lukisan ni. Okey. Yang ketiga, olahan unsur rupa berulang yang berbeza. Okey, ia berulang
dia rupa yang berulang tapi menggunakan rupa yang berbeza-beza. Dan yang keempat, ini awak semua mungkin pernah buat masa sekolah rendah. Okey, corak batik, ikat, celup. So ini adalah olahan unsur jalinan. Ini kita panggil jalinan apa? Jalinan sentuh ke jalinan tampak? Kan? Ini adalah jalinan apa? Kita tak boleh kita tak boleh rasa, tapi kita boleh nampak dengan mata. Menghasilkan, kita tengok ni, garisan berputar. Jadi nampak seperti ia berpancar, dia berputar. Seterusnya olahan unsur bentuk. Okey, pengulangan bentuk pada arca ni persamaan membangun daripada Raja Syahriman, Raja Azidin yang diperbuat daripada besi. Dan seterusnya kita boleh guna teknik olahan unsur ruang antara objek. Okey, ruang antara ni ikan, so kita boleh ruang antara dua ikan ni kita boleh menggunakan secara berulang. Dan ia dapat menghasilkan penggerakan. Kalau awak nampak kan penggerakan ikan itu. Sepertinya dia keluar daripada satu tempat. So ini adalah teknik dalam menghasilkan irama dan pergerakan. So kalau awak tengok pada muka surat 144, ada kotak kecil dekat sini. So kat sini dinyatakan terdapat beberapa seni irama dalam seni visual, iaitu irama rawak, irama biasa, irama berselang-seli, irama aliran dan juga irama progresif. Itu secara ilmu tambahan je lah untuk awak. So jangan lupa hari ini dia punya tugasannya, awak nyatakan apa pergerakan yang berlaku pada karya seni ini. So minggu depan saya akan bagi tugasan yang lagi satu untuk tajuk irama dan pergerakan, dan pastikan awak buat kerja dengan lengkap. Siapkan kerja sebelum awak mula buka sekolah semula. Jangan sampai nanti saya jumpa awak balik, awak kerja awak satu pun awak tak buat. Okey. Jadi sampai di sini saja. Saya harap awak dapat sesuatu manfaat ataupun ilmu yang berguna untuk kelas pada hari ini. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.